Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan berkongsikan tentang cara mengatasi masalah di tempat kerja sekiranya anda seorang pekerja bawahan. Saya mendapat komen daripada channel Kuah Kacang. Tuan, saya ada permintaan untuk mengatasi masalah di tempat kerja sekiranya anda seorang bawahan. Contoh masalah: 1. Penindasan, 2. Pergaduhan, 3. Pilih kasih, 4. Kurang rasa hormat. Terima kasih kepada komen tersebut, dan bersama dengan saya kita akan berkongsikan cara mengatasi masalah tersebut sekiranya berlaku pada anda di tempat kerja anda kelak. Tuan-puan, untuk kesempatan ini, bagi yang pertama kali hadir ke channel ini, selamat datang, dan bagi yang belum subscribe pada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah yang berwarna merah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baru yang akan saya muat naikkan. Bagi yang telah subscribe tersebut, terima kasih banyak, dan untuk makluman, subscribe itu hanyalah percuma sahaja. Saya berharap semua video-video yang telah saya kongsikan bermanfaat kepada anda semua. Tahniah juga kepada semua yang telah lulus temuduga dan juga telah berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Bagi yang gagal tersebut, jangan putus asa, teruskan berusaha, tambah baik nilai-nilai diri anda dan tambah baik keyakinan diri anda, dan tonton semua video yang telah saya kongsikan. Baiklah tuan-puan, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Bagi yang belum mengenali saya Matthew Bari, dan saya akan berkongsikan tentang tips temuduga dan pelbagai cara untuk anda lulus ujian atas talian, ujian fizikal dan juga temuduga-temuduga yang akan anda hadiri. Kali ini pula saya akan berkongsikan tentang tips bagaimana cara untuk anda mengatasi isu yang anda hadapi di tempat kerja. Saya memiliki banyak pengalaman berkaitan dengan isu antara pegawai atasan dengan pegawai bawahan dan juga dengan pegawai atasan. Isu-isu di antara rakan sekerja, berbagai masalah. Lain orang dia akan bawa lain ragam. Jadi kita perlu mengenali sesiapa sahaja di sekeliling kita. Tuan-puan, sepanjang saya bergelar seorang pekerja dalam satu organisasi, saya telah mengalami pelbagai pengalaman. Saya telah menimba banyak pengalaman, pengalaman pahit, pengalaman manis di antara para pekerja dan juga rakan sekerja, pegawai atasan dan juga pegawai bawahan. Jadi sekiranya kita ditempatkan di mana-mana sahaja tempat ataupun jawatan, kita kena bersyukur kerana kita telah diberi peluang untuk bekerja, peluang untuk kita menimba ilmu, peluang untuk kita memberi perkhidmatan. Jadi bila kita dah diberi peluang tersebut, pastikan kita menggunakan peluang tersebut untuk menunjukkan apa yang kita ada, untuk kita mengaplikasikan apa yang kita ada, dan kita memberi sumbangan yang cemerlang dalam apa jua bentuk karier kita kelak. Saya mendapat komen ini daripada rakan Kuah Kacang kita, untuk kita merungkaikan apakah cara untuk kita mengatasi 4 perkara tersebut. Contoh masalah yang diketengahkan iaitu yang pertama, penindasan. Tuan-puan, penindasan ini kadang-kadang berlaku penindasan secara halus, penindasan secara kasar, secara langsung dan juga tidak langsung. Dalam mana-mana organisasi, kalau kita gagal membawa diri kita, kita gagal memenuhi kehendak pelanggan, gagal memenuhi kehendak stakeholders ataupun pemegang taruh kita, pastinya kita akan mengalami penindasan tersebut, sama ada ianya secara terus ataupun secara tidak terus, tanpa kita sedar, dan juga kita sedar bahawa kita ditindas. Kadang-kadang kita tidak ditindas, tapi kita merasai diri kita tertindas. Jadi tuan-puan, kita kena pastikan yang kita, bila kita nak bekerja dalam mana-mana situasi, tuan-puan juga boleh rujuk video yang telah saya kongsikan, suasana kerja yang seperti manakah yang anda minat. Bila kita ditempatkan di mana-mana sahaja, tak semestinya kita di peringkat pengurusan tertinggi, kita di peringkat pengurusan dan profesional, kita di peringkat pelaksana, ataupun pekerja bawahan, pekerja atasan. Kita akan menghadapi isu seperti penindasan,
Jadi tuan-puan, kita kena bawa diri kita, ya, kita bawa diri kita dengan penuh hormat. Bila kita masuk dalam sesuatu organisasi sebagai pekerja baharu, anda perlu masuk bawa satu nilai yang tinggi. Ya. Pembawaan diri anda tersebut kita bawa ke nilai hormat. Ya. The keywords, ya, ataupun power, perkataan yang power ni, ya, nilai paling utama adalah hormat. Anda masuk ke tempat kerja yang baharu ataupun kita anggapkannya sebagai rumah baharu kita, pejabat baharu kita, tunjukkan hormat, ya, dan bawa ciri-ciri bekerja secara berkumpulan, ya, teamwork. Yang seterusnya, kita kena taat kepada organisasi tersebut dan juga kepada ketua kita. Seterusnya pula adalah bertanggungjawab dan juga amanah. 5 ciri ini adalah ciri yang paling penting, ya, untuk anda elakkan daripada anda tertindas ataupun ditindas. Jadi tuan-puan, yang paling penting itu tadi adalah kita mengelakkan daripada diri kita ditindas. Sebelum anda masuk, ini nasihat, ya, nasihat kepada anda yang ingin bekerja, bawalah diri anda, ya, secara neutral. Ya, bila anda masuk dalam organisasi, jangan anda mengikuti nilai-nilai ataupun budaya yang negatif. Bawa diri anda, dan anda perlu, ya, memberi sumbangan, ya, bersedia untuk memberi sumbangan kepada organisasi dan juga ketua anda di tempat kerja anda kelak. Tuan-puan, sekiranya anda juga terasa tertindas ataupun anda ditindas dalam organisasi tersebut, cari punca, ya, anda ditindas ataupun anda tertindas. Sekiranya anda mengetahui apakah puncanya, anda tambah baik, hapuskan punca tersebut dan perbaiki punca tersebut, ya, di akar umbi, peringkat akar umbinya seperti pokok, satu pokok, sekiranya pokok tersebut mengalami masalah di bahagian akarnya, sudah pasti ia tak akan membuahkan hasil, dan sudah pasti batangnya, pokok, ranting-rantingnya ataupun daun-daunnya, dia tidak akan sempurna. Maka anda perlu rujuk, semak balik apakah punca masalah tersebut yang menyebabkan anda tertindas. Jika anda yang membawa masalah tersebut ataupun kesilapan tersebut, tambah baik, ya. Ubah suai pemikiran anda, ubah suai cara anda bekerja tadi tu, dan gunakan 5 keywords tadi tu, 5 perkara penting tersebut, supaya anda dapat mengelakkan daripada anda ditindas dan juga anda boleh selesaikan isu penindasan tersebut. Tuan-puan, sekiranya anda mendapati bahawa anda yang membawa kesilapan tersebut, mohon maaf, ya. Mohon maaf kepada ketua anda, ya. Akui kesilapan tersebut dan tambah baik diri anda, dan rujuk balik 5 perkara yang penting tersebut, dan supaya anda boleh mengelakkan diri anda daripada ditindas ataupun tertindas, dan juga anda boleh membawa diri anda untuk melaksanakan tugasan dengan cemerlang. Yang kedua, pergaduhan. Tuan-puan, pergaduhan yang macam mana yang dimaksudkan oleh Kuah Kacang tadi, tapi saya anggapkan pergaduhan ini berlaku sekiranya ada perselisihan di antara ketua ataupun pekerja bawahan ataupun di antara rakan sekerja, ya. Jadi sekiranya berlakunya pergaduhan ini, kalau anda bawa 5 nilai tadi tu, ya, anda elakkan daripada ada pergaduhan, sudah pastinya tidak akan ada pergaduhan berlaku dalam tempat kerja. Pergaduhan ini akan berlaku sekiranya ada ketidaksefahaman, berlakunya masalah percanggahan idea, berlakunya percanggahan nilai-nilai ataupun kelakuan, tingkah laku yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Jadi sekiranya tuan-puan mengamalkan 5 perkara tadi tu, 5 perkara utama, ayat-ayat ataupun tingkah laku utama tersebut, anda tidak akan berhadapan dengan isu pergaduhan. Dan yang penting di sini juga adalah bawa hormat. Hormat ni akan diterima bila diberi. Yang keduanya adalah teamwork. Bila anda bekerja bersama dengan rakan-rakan anda secara kumpulan, ada persefahaman, sudah pastinya akan anda dapat elakkan daripada pergaduhan. Yang seterusnya, buanglah ego tersebut. Jangan bawa ego. Ego kills. Ego and pride kill. Jadi maksudnya di sini, kalau anda ada ego yang tinggi, buang ego tersebut, dan dalam anda menjalankan tugas dalam organisasi anda, bila berlaku perselisihan faham, belajar cara mengalah. Bila anda mengalah,
Dia tidak akan merugikan anda, malah ianya akan menguntungkan anda. Kalau anda rasa diri anda betul, tapi anda nak menegakkan kebenaran, tapi rakan sekerja ataupun ketua anda masih lagi tak berpuas hati, masih lagi berselisihan faham dengan anda, bergaduh dengan anda, dua-dua akan rugi. Anda tidak akan untung. Tapi kalau anda mohon maaf, anda mengalah, baiklah tuan, baiklah bos, saya mengaku perkara itu adalah perkara yang benar, dan saya mengaku yang tuan memberi maklumat yang benar ataupun idea tuan lebih bernas daripada idea saya. Tak apalah, kita teruskan, tapi saya ada cadangan begini. Cuba bawa cadangan tersebut dengan cara bukannya kita bergaduh ataupun kita tidak bersetuju dengan idea-idea bos kita, dan apabila kita mengalah, pihak tersebut akan berpuas hati, akan reda ataupun akan tidak berbalah dengan anda, dan kemungkinan satu hari nanti idea anda akan diterima. Jadi pergaduhan ini perlu dielakkan dalam organisasi. Kalau berlaku pergaduhan sampai bila pun, anda tidak akan selesa, tidak akan senang menjalankan tugas ataupun bekerja dalam organisasi tersebut. Jadi elakkan daripada bergaduh, dan dalam masa yang sama, bila anda telah mohon maaf ataupun anda mengalah, anda tambah baik nilai diri anda, tambah baik tingkatkan prestasi anda, dan prestasi anda akan menutup mulut ataupun menutup ruang-ruang yang menuduh anda ataupun menyalahkan anda, dan akan mengalahkan anda tadi itu. Dan bila prestasi anda meningkat, prestasi itu akan menguasai isu-isu ataupun masalah yang ada dalam suasana kerja anda. Yang ketiga, pilih kasih. Tuan-puan, dalam mana-mana organisasi ataupun tempat kerja, kemungkinan akan ada sifat pilih kasih daripada ketua, yang mana ketua itu lebih memilih pekerja A daripada memilih pekerja B. Mungkin disebabkan ciri-ciri ataupun tingkah laku ataupun layanan, prestasi kerja daripada pekerja A berbandingkan pekerja B. Sekiranya anda sebagai B ada sifat pilih kasih terhadap pekerja A, anda sebagai pekerja B cuba tambah baik nilai-nilai anda, ubah apakah punca anda tidak dipilih. Cuba lihat pekerja A itu apakah prestasinya, apakah budaya kerjanya. Kalau anda tidak memiliki ciri-ciri yang cemerlang tadi itu, yang mana ciri yang saya kongsikan yang 5 tadi itu, anda tambah baik, dan anda tunjukkan prestasi anda supaya prestasi anda lebih menjelah. Kalau anda mendapati berlakunya sifat pilih kasih terhadap pekerja-pekerja lain berbandingkan dengan anda, abaikan. Bila anda abaikan, anda akan seronok bekerja, dan jangan pedulikan sifat pilih kasih tersebut, dan anda tingkatkan prestasi anda. Sekiranya prestasi anda meningkat, ketua anda sudah pastinya akan menumpukan perhatian kepada semua pekerja yang memberi perkhidmatan yang cemerlang. Tuan-puan juga jangan lupa bahawa komunikasi ini sangat penting dalam setiap organisasi. Bila anda menjauhkan diri daripada ketua, ketua anda akan memberi layanan yang kurang terhadap anda. Jadi komunikasi itu sangat penting. Utamakan ketua, utamakan rakan sekerja, utamakan tugas-tugasan anda supaya anda boleh dilihat. Maksudnya anda dipedulikan. Kalau anda abaikan ketua anda abaikan kerja anda, sudah pastinya anda tidak akan dipedulikan, dan ketua anda akan lebih memberi perhatian kepada pekerja yang sentiasa nampak, sentiasa memberi perkhidmatan yang ketara, perkhidmatan yang cemerlang, berkomunikasi dengan cemerlang dan sebagainya. Jadi tuan-puan kena pastikan anda rujuk apakah punca berlakunya pilih kasih tersebut. Kalau ada juga, abaikan, tingkatkan prestasi anda. Yang keempat, kurang rasa hormat. Tuan-puan, sekiranya anda menghadapi situasi di mana anda kurang mendapat hormat daripada ketua ataupun rakan sekerja dalam tempat kerja anda, pastikan anda bawa hormat tersebut. You respect the other. Respect is received when it is given. Maksudnya di sini, bila kita memberi hormat kepada orang, sudah pastinya hormat itu akan kita terima. Jadi puncanya tadi kita kena semak, tengok balik apakah punca kita tidak dihormati.
Adakah kerana kita selalu datang lewat? Adakah kita gagal berkomunikasi berkesan dengan ketua ataupun rakan sekerja? Kita gagal memberi prestasi, kita gagal berkomunikasi, kita gagal dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, kita tak nampak ataupun kita tidak membawa hormat tersebut. Maksudnya mungkin kita tidak memberi teguran kepada rakan sekerja, kita tidak memberi salam kepada rakan sekerja, kita tidak berpakaian sempurna, kita tidak membawa keterampilan diri kita yang terbaik dalam tempat kerja. Bila anda bawa wow factor tersebut di tempat kerja, seperti anda bawa wow factor semasa anda pergi temuduga, anda bawa wow factor juga di tempat kerja anda, sudah pastinya anda akan disukai, anda akan dihormati. Tuan-puan juga kena ingat, ego adalah satu sifat yang boleh membunuh diri kita. Kalau kita ada ego negatif yang tinggi, buangkan, kurangkan sifat ego tersebut. Tidak semua ego itu tak bagus, tapi ego itu sangat penting. Bila kita rasa ego tersebut terlalu tinggi dan lebih kepada negativity, jadi kurangkan dan tambah baik nilai-nilai kita supaya kita dihormati di tempat kerja. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini, dan saya telah kongsikan 4 cara bagaimana anda mengatasi masalah di tempat kerja. Saya akan berkongsikan lebih banyak lagi tips-tips dan juga video dalam channel ini. Jadi jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya muat naikkan. Saya juga berharap semua video-video perkongsian yang telah saya muat naikkan dalam channel ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, dan tahniah kepada semua yang telah berjaya dalam temuduga dan telah mendapat pekerjaan. Semoga anda semua sentiasa bekerja dengan lebih cemerlang dan juga anda bawa diri anda sebaik-baiknya dalam organisasi anda, dan saya berharap 4 perkara yang saya kongsikan ini dapat mengatasi masalah yang anda hadapi dalam tempat kerja anda. Terima kasih kepada anda semua. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Kita jumpa lagi.